Berkisah kemerdekaan pada pagi ini, ketua-ketua dan wakil ketua-ketua jabatan diberi jemputan, Datuk-Datuk, para peserta pergisahan kemerdekaan, rakan-rakan media, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program pergisahan kemerdekaan bertemakan perkongsian wira yang tidak didendang, berjuang demi negara tercinta. Anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka pada pagi ini. Program pergisahan kemerdekaan yang diadakan pada pagi ini merupakan salah satu daripada aktiviti yang dijalankan oleh Perpustam sempena program Karnival Gerakan Membaca dan Semarak Bulan Kebangsaan 2023 yang antara lain bertujuan untuk berkongsi pengalaman mereka yang pernah melalui peristiwa dan menjadi saksi mata dalam mempertahankan keselamatan negara demi memelihara kedaulatan dan keamanan tanah air tercinta. Meneruskan program pergisahan kemerdekaan pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Cik Muhammad Fahmi Azri bin Mustafa ke pentas utama bagi mengendalikan sesi pergisahan kemerdekaan. Silakan. Terima kasih kepada Cik Saudara Muhammad Zahidi bin Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamin dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada semua para hadirin yang telah bersama-sama dengan kita pada hari ini, di mana kita pada hari ini bersiaran secara langsung di Dewan Tuah Perpustam. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan kita pada hari ini, wakil-wakil daripada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Melaka, betul? Selamat datang diucapkan juga kepada Persatuan Veteran India Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Melaka. Dan satu lagi, Persatuan Komando, ada ke? Ada juga wakil. Selamat datang diucapkan kepada Persatuan Komando yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga kepada pelajar-pelajar daripada Institut Perguruan Guru ke? Ada? IPG ada? Ada. Tepuk sikit. Selamat datang diucapkan kepada pelajar-pelajar dan juga guru-gurunya. Dan juga tidak lupa kepada semua para hadirin sekalian, selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa kepada rakan-rakan Facebook yang sedang menonton kita secara live di Facebook Live Perpustam, yang pastinya jangan lupa untuk anda semua like, share dan juga komen sekiranya ada sebarang pertanyaan sepanjang program kita berlangsung pada hari ini. Jadi selamat menyaksikan pengkisahan sejarah kemerdekaan yang mengangkat kisah wira yang tidak didendang, berjuang demi negara tercinta bersama dengan Karnival Gerakan Membaca dan Semarak Kebangsaan Bulan Kebangsaan Perpustam bagi tahun 2023. Izinkan saya untuk berpantun, boleh? Orang Melaka dia tak lari dengan pantunnya. Pergi ke pejabat telekom bersama Pak Mertua. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kejap lagi kita minta ahli panel kita untuk balas pula pantun tu, ya? Okey, para penonton sekalian, kita berasa amat bertuah pada hari ini kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menjadi saksi perkongsian kisah adi perjuangan seorang wirabangsa yang didatangkan khas ke Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka pada hari ini. Dan sebentar saja lagi saudara, kita akan bersama-sama memasuki ke terowong sejarah mendengar kisah benar yang telah terjadi pada peristiwa hitam 26 April 1976 daripada kacamata seorang penembak tepat atau istilahnya sniper, membidik petualang negara, menumbangkan kejahatan. Beliau yang kita masukkan dan kita jemput untuk naik ke pentas utama. Kita berikan tepukan kepada Major Raja Saikaran, anak lelaki Nakuran Persara. Dipersilakan. Baiklah saudara, sebelum kita melanjutkan ke gelanggang bicara, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan bersedikit tentang latar belakang ahli panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah tuan, tak kenal maka
tak cinta. Tapi bukan kita nak bercinta pada hari ini, kita nak mengenali tentang Tuhan dan yang akan dikongsikan bersama dengan kita untuk kita hayati bersama pada hari ini, saudara. Jadi ahli panel kita ini dikenali sebagai Major Raja Saikara anak lelaki Nangguran, berasal daripada Perak dan kini sedang menetap di Sungai Udang, Melaka, dan pernah berkhidmat sebagai Ketua Bahagian Peperiksaan dan Kokurikulum Institut Pengurusan Tentera Darat IPDA. Jadi tak seronok rasanya kalau saya yang bercerita tentang diri Tuan. Jadi moleklah kiranya kalau Tuan Major dapat menceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga Tuan, isteri berapa ramai, anak berapa ramai. Silakan Tuan. Salam sejahtera. Terlebih dulu saya mengucapkan jutawan terima kasih kepada Perpustakaan Negeri Melaka kerana menjemput saya untuk berkongsi kisah perjuangan sempena aktiviti yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Negeri Melaka. Jadi di sini manakala soalan telah pun ditujukan, nama saya Raja Saikaran anak lelaki Nangguran, berasal daripada Perak. Sekolah asal mula-mula di saya dilahirkan di Kota Perak, kemudian sekolah di Sekolah Kebangsaan Bagan Serai, seterusnya sekolah menengah pun dekat situ. Selepas itu saya telah mohon berbagai jawatan, akhirnya yang dapat adalah pemilihan untuk kadet, dan saya teruskan daripada situ, dan seterusnya saya telah memasuki kadet dan menjadi anggota tentera. Itu berlaku pada tahun 1973 lah. Selepas saja dalam tentera, macam-macamlah aktiviti dijalankan, khusus-khusus tugas-tugas ketenteraan yang dijalankan, dan saya telah menamatkan perkhidmatan saya setelah berkhidmat sikit je lah, 32 tahun, 4 bulan dan 14 hari pada 2004. Dan buat masa sekarang saya dalam golongan pesara dan membuat tugas-tugas biasa. Di samping kalau ada aktiviti-aktiviti ketenteraan, saya turut serta lah. Jadi saya memang minat dalam bahagian uniform ini, dan apabila ada saja peluang untuk kita membantu, saya cuba membantulah. Untuk maklumat, saya telah berkahwin dan seorang isteri dan mempunyai 3 orang anak dan mempunyai 6 orang cucu. Jadi saya rasa kira okey lah dalam pada tu, dan boleh teruskan. Seorang isteri baru ke atau cukup tu? Cukup. Cukup. Okey, kalau kurang tuan-tuan, kita hari ini kita program santai. Jadi tuan, sebelum kita menelusuri sejarah yang akan dikongsikan oleh Tuan Major kita pada hari ini, mungkinlah Tuan boleh cerita serba sedikit terlebih dahulu permulaan Tuan Major menjadi seorang askar. Bagaimana? Adakah ianya didorong oleh ahli keluarga ataupun memang muncul minat daripada diri Tuan sendiri? Silakan. Okey, sebenarnya kalau nak cerita secara ni, saya memang tak minat pada masuki tentera. Saya memang tak minat. Saya ingin menjadi seorang guru. Tetapi pada ketika itu, satu peristiwa berlaku pada Kapten Chandran pada tahun 1971, di mana beliau telah terkorban dekat Sungai Siput. Dan satu artikel yang saya baca, dia kata sebagai pejuang, dia masa tu bujang lagi tau, dan telah meninggal. Jadi benda ni ada sedikit terselit dalam hati saya lah. Sebab tu saya mohon untuk jadi kadet. Jadi apabila masuk tu pun saya ingin nak mencuba saja nak masuk kadet tu. Tetapi oleh sebab dia orang nak cepat-cepat hantar tiket warrant untuk pergi ke Port Dickson, dan saya telah dilatih selama 1 minggu. 1 minggu dekat situ. Selepas itu kami dibawa ke Kuala Lumpur untuk pemilihan terakhir. Jadi saya di antara 20 orang daripada 100 lebih orang tu memasuki pemilihan tersebut. Dan selepas saya kembali ke rumah, tiba-tiba dalam masa seminggu dia kata awak pergi report dekat Sebatang Kara untuk latihan.
Di situlah mulanya karier tentera saya. Dan apa yang berlaku tu, seketika saya berada dekat maktab tentera diraja, rupanya ada pegawai yang memerhatikan saya tentang ni. Dan pada ketika itu saya kena cerita sikit lah mengenai kor gerak khas. Kor gerak khas ini selalunya kalau nak masuk ke unit gerak khas perlu mempunyai pengalaman selama 2 tahun di unit lain, baru boleh volunteer masuk. Dan dia tak boleh direct masuk, okey, tak boleh masuk. Tetapi rupanya pada ketika itu Major General Ghazali Ibrahim, dia masa tu Major, dia berada di situ, dan juga Kapten Yap Pomeng, Colonel Yap Pomeng, masa tu dia Kapten. Dia telah matikan, dia kena masukkan saya ke situ. Itu pun berlaku secara kebetulan. Saya tidak tahu, saya tidak masuk dalam borang tu. Sebab ketika isi borang tu, saya kena tulis 3 kor. Saya tulis itu Ranger dulu, kemudian diikuti oleh CAF dan sebagainya. Tetapi pada ketika saya telah terpilih untuk pergi temu duga, mana dalam 2 hari lagi kami akan ditauliahkan, saya telah dipanggil untuk tu. Jadi ketika saya berlalu dekat urus takbir, tiba-tiba Jeneral Ghazali sudah panggil saya. Kata, Kadet Raja, sekiranya dia tanya soalan, kor mana awak nak masuk, sebutkan kor gerak khas. Saya terkejutlah sebab saya tahu nak masuk unit itu perlu servis 2 tahun dalam unit lain. Tetapi ini direct dia dah pilih. Jadi saya rasa serba salah, tetapi apabila instruktor cakap macam tu, kita kena ikutlah. Ya tu adalah masuk. Dan saya telah tu, dan seterusnya saya telah lapor terus ke unit komando pada 13 November 1973. Saya ditauliahkan pada 1 November 1973 dan terus masuk ke komando. Dan di situ saya teruskanlah karier saya sampai saya berada dalam unit komando. Jadi saya kira bukan saja volunteer tetapi terpilih untuk masuk ke itu. Saya rasa ini, saya memang percaya pada sesuatu yang berlaku itu adalah atas kehendak Tuhan. Jadi mungkin dia nak tunjuk jalan saya masuk situ, saya pun masuk ke situ, dan sehinggalah saya menamatkan perkhidmatan saya pada 2004. Okey tuan. Tuan dipilih ataupun diarahkan oleh serta dalam tempoh tak perlu tahun untuk masuk ke unit, tapi boleh dipilih untuk menjadi kor gerak khas ataupun komando. Yes, dia punya peraturan dia kena sekurang-kurangnya berada 2 tahun di unit lain. Tetapi tuan tidak perlu. Jadi dia tak perlu terus dibawa masuk ke situ. Okay. Perkara ini berlaku juga untuk di PLR. Hodgson pun pernah juga, sebab bila kita dah kekurangan anggota dia ambil direct. Tetapi ini sukarlah sebab apa, tujuan dia ada dekat unit bermakna anggota tu telah mempunyai pengalaman. Pengalaman baru boleh masuk ke unit komando. Unit komando macam arwah ayah saya sendiri merupakan bekas veteran juga, tapi tentera laut di Malaysia lah. Dia pernah menyertai juga Persatuan Veteran Angkatan Tentera ni, Cawangan Melaka. Datuk Fazil ke? Bukan? Betul? Kalau kenal nama arwah saya Haji Mustafa bin Hitam, duduk di kampung Bukit Durian Air Molek. Okey tuan, setiap kali 31 Ogos setiap tahun lah kita akan menyambut kemerdekaan. Dan yang paling disukai, yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, tuan tahu apa dia? Tahu? Tak tahu? Ialah cuti umum. Setiap kali 31 Ogos cuti umum, kan? Jadi itulah yang ramai dinanti-nantikan. Dan tidak kurang juga di kalangan rakyat Malaysia yang akan mengingat kembali bibit-bibit kenangan, mungkin di kalangan ayah-ayah mereka ataupun keluarga mereka sendiri yang memperjuangkan dalam mempertahankan tanah air kita pada hari ini, yang dapat kita kecapi sehingga pada hari ini. Jadi tuan, untuk komando ataupun kor gerak khas kita panggil, bagaimana cara orang kata apa, latihan yang diberikan sepanjang tuan Major berada dalam kor gerak khas itu? Okey, sebenarnya kalau ikut dalam apabila sebut latihan komando saja adalah satu latihan yang paling teruk, dan kalau sesiapa yang melepasi itu bermakna dia inilah sebab itu
untuk Korps Komando, sesiapa yang ada situ, kalau sekiranya dia dah lulus beret dengan niat tu, dia diberi allowance plus. Dan benda ni bermula dengan RM5, tetapi sekarang dah banyak lah. Jadi sebab tu banyak orang nak masuk komando. Sebab latihan yang mereka menerima. Okey, sebab selama 12 minggu dia ada peringkat camp, peringkat hutan, peringkat fire, laut dan secara overall semua sekali lah. Bila dia dah terus itu, sebab apa? Untuk menjadi seorang komando ni bukan saja daripada segi fizikal, tetapi daripada segi mental. Sebab mental yang saya sebut ni kadang-kadang tengah malam dia suruh awak main bola sepak, ataupun tengah-tengah hari itu suruh awak lari. Memang kita fikirkan ini tak logik, tetapi dia nak melatih anda. Sebab sekiranya komando ni ditugaskan di satu kawasan yang agak sukar, dia boleh hidup dan dia boleh bertindak dengan tu dan keluar daripada situ. Sebab tu komando ni kita boleh setkan, oh ini cara dia, tidak. Tetapi itu adalah atas budi bicara anggota tersebut pada ketika itu. Dan kemungkinan dia dalam satu grup yang besar, selalunya dia operate dalam kumpulan kecil lah. Sebab tu dia sebelum nak buat satu tugas, umpama dia kena diterjunkan memasuki kawasan ni, selalunya dia operate di belakang enemy line, mendapatkan maklumat bagi pada apa dia punya pasukan yang lain sebelum sesuatu tindakan kita laksanakan. Saya pernah dengar juga cerita tentang latihan komando ni. Dia ada beberapa peringkat, tuan. Mula masuki hutan. Lepas tu ada masanya dia ditinggalkan dalam hutan tanpa makanan, tanpa apa-apa sumber. Jadi mereka perlu mencari ini sendiri untuk mempertahankan dirilah. Dan juga saya pernah dengar latihannya ialah dia dipakaikan hanya seluar dalam saja. Betul ke tuan? Yes. Mungkin boleh tuan kongsi. Jadi macam itu adalah masa peringkat survival. Jadi dia akan bagi cara-cara kita nak hidup, tetapi kita kena cari makan sendiri. Dan dia beritahulah apa yang kita boleh makan dan sebagainya, cara kita nak sembelih dia dan sebagainya. Kemudian kita hidup dengan tu. Jadi satu dia buat dalam peringkat hutan, ada satu survival mungkin dalam 3 ke 4 hari. Jadi dia lepaskan suruh anda buat apa, pondok kecil dan di dalam kumpulan tu. Kemudian anda carilah, anda cari makanan dekat situ. Mungkin ni dia masa itulah dia ajar yang cara nak makan ular, bewak dan sebagainya. Jadi tapi dia bagi tahulah cara-cara supaya kita tak nak keracunan dan sebagainya. Itu satu peringkat. Kemudian apabila pergi pada peringkat fire, dia buat juga. Di situlah dia nakkan awak bersama dengan keadaan tu, awak ditinggalkan dengan seluar dalam saja. Jadi tapi awak kena buatlah. Sebab dia letak pada kawasan fire di mana air akan naik. Jadi mana kalau awak buat apa, awak punya pondok kat bawah, jadi awak tenggelam lah. Jadi di situ dia bagi juga cara nak apa, mendapatkan makanan, umpama kerang ke siput ke apa ke. Dan lepas tu dia bagi nasihat lah, jangan makan ikan buntal. Ikan buntal keracunan, tapi boleh makan, tetapi kalau tahu cara nak keluarkan dia punya keracunan tu. Jadi semua dia ajar. Jadi tujuan dia bukan suruh kita saja-saja makan, tidak. Supaya dengan cara macam tu, apabila kita menghadapi dalam satu keadaan yang rumit, terdesak, jadi kita gunakan ilmu yang kita telah bekerja tu untuk kita meneruskan tugas lah. Sebab apabila kita masuk dalam, katalah kita operate dalam satu dalam katalah behind enemy line, bukan makan akan dapat. Jadi kita kena usaha cari makan kita sendiri, tetapi kita boleh laksanakan tugas yang telah ditanggungjawabkan. Jadi memang mencabarlah kalau kata ada anak muda ataupun belia-belia yang ingin masuk di komando ni, jadi dia memerlukan fizik dan juga mental yang cukup kuat tuan Major betul? Yes. Yang penting tu mental. Mental tu kena ada, sebab kadang-kadang tak logik kalau katakan suruh jalan 100 km dalam beberapa hari itu sampai ni, dan pada waktu tu mental yang dia uji senang saja. Sengaja jurulatih akan datang tepi bawa kereta,
naik lah dia kata. Okey. Tapi kalau yang orang yang kurang semangat tu dia naik lah. Bila naik tu mana dia gagal lah daripada khusus. Tapi kalau orang yang betul, kadang-kadang ada yang sampai merangkak nak pergi, kadang-kadang ada yang action juga. Tapi akhirnya dia dapat beret. Yang penting tu dia dapatkan beret tu. Beret kemudian dia nak tugas kat mana tu terpulang pada dia lah. Kadang-kadang ada juga yang masuk khusus komando semua kan, dia tugas tempat yang relax-relax biasa. Dia inilah. Tapi ada juga yang sentiasa berada di barisan hadapan dan terpaksa laksanakan tugas dengan tu. Umpama dia boleh menyamar untuk mencari maklumat. Sebab daripada maklumat dia lah yang kita akan teruskan tugas-tugas kita. Okey, baik. Jadi rasanya cukuplah kita cerita pasal tentang diri Tuan Major dan juga tentang cabaran-cabaran yang dihadapi semasa menjadi seorang komando. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan juga rakan-rakan di Facebook Live Pustam, mungkin ramai Tuan Major yang tidak mengetahui selain kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah peristiwa yang berkait rapat dengan dalam memperjuangkan tanah air kita yang pernah kita dengar sebelum ini, seperti peristiwa Bukit Kebong, peristiwa 13 Mei. Tapi mungkin ramai yang tidak mengetahui ada satu peristiwa yang mungkin kita tidak tahu ceritanya, ataupun mungkin kita tidak faham ceritanya, dan mungkin apa yang kita tahu itu pun salah. Jadi kita bawa kepada anda pada hari ini untuk bersama Tuan Major bercerita sedikit terlebih dahulu. Mukadimah lah, orang kata mukadimah. Ops Gubeng ataupun peristiwa Gubeng. Bilakah ianya berlaku, di manakah ianya berlaku, dan kenapa ianya berlaku? Silakan Tuan. Okey, untuk Op Gubeng ni, sebab saya terlibat secara langsung daripada mula hingga akhir, dan saya rasa bolehlah saya ceritakan tentang kisah tersebut. Sebenarnya Op Gubeng ni memang banyak kisah-kisah kita pernah dengar, daripada coretan akhbar, buku, kadang-kadang radio, kata Gubeng. Tetapi fakta yang sebenar tu kita perlu tahu. Oleh sebab saya terlibat, dan malah saya masih lagi membuat kajian tentang Ops ini, sebab maklumat-maklumat tu terdiri daripada banyak orang. Bukan pihak komando saja terlibat, tetapi dilibatkan daripada tentera udara di Raja Malaysia, lepas tu unit-unit lain yang semuanya terlibat dalam Op Gubeng itu. Tetapi apabila bila kita dengar cerita Op Gubeng, orang kata Op Gubeng ini adalah gagal. Itu yang selalu didengarkan. Tetapi kalau kaji betul-betul, saya rasa Op Gubeng lah satu op yang paling hebat dan mencapai satu kejayaan yang paling besar. Sebab apa saya sebut tu? Kerana selepas kita lancarkan Op Gubeng, kita dapat menawan satu kem yang terbesar di sempadan. Dan kem itu, untuk maklumat anda, kem Parti Komunis Malaya itu dilengkapi dengan segala segi dekat kem tersebut. Daripada situlah mereka dilatih untuk melancarkan serangan-serangan ke Semenanjung. Okey, Semenanjung. Jadi apa yang berlaku apabila kem ini telah kita jumpa, menyebabkan pihak komunis terlalu marah pada kita dan menyebabkan mereka lakukan beberapa tindakan seterusnya. Dan pada kajian saya seterusnya, ini juga menyebabkan salah satu sebab. Tapi benda tu mengambil masa yang panjang lah, sebab kisah Gubeng ini berlaku pada 1976, di mana pada tahun 1989 mereka telah menyerah kalah. Okey, bukan menyerah kalah tetapi menyerah ni dan ni. Jadi kerana mereka tahu tempat-tempat untuk mereka melatih tak ada lagi. Okey, sebenarnya Op Gubeng ini dilancarkan setelah kita dapat maklumat daripada seorang anggota penganas komunis, nama dia SCP Dola. Dia telah menyerah diri, menyatakan terdapat sebuah kem dekat sempadan di Kedah tu, antara itu dengan Thailand. Jadi dia kata kem tu mempunyai boleh muatkan lebih kurang 300 orang komunis, dan mempunyai sekelilingnya terdapat hampir 3,000 ke 4,000 jelantah sama di dalam dan juga di luar. Memang sukar untuk diberi. Bila dapat maklumat tersebut, benda ini disampaikan dekat Panglima 6 Brigade. Masa itu Brigadier Jeneral Datuk Arif Kasam, dia pun telah maklum pada Mindan. Mindan kata okey, kita boleh lancarkan serangan untuk menawan kem tersebut, dan dia kata okey, boleh gunakan pasukan komando.
Jadi pada ketika itu pasukan yang kami memang ada standby lah, Z Squadron lah. Z Squadron telah terpilih untuk memasuki OPUB ini. Jadi satu squadron telah diatur gerak pada 13 April. 13 April bergerak daripada Sungai Udang ke Gubeng, terus ke kem Gubeng lah. Jadi pada ketika itu kami telah bergerak, memang jauhlah perjalanan pasal dulu tak ada highway dan sebagainya. Jadi dalam pada itu pun ada juga satu kereta terlibat dalam kemalangan jalan raya hampir dekat Nimbun Lebak, di mana kereta itu adalah melibatkan diri saya sendiri. Nasib baik hari itu langgar pada tiang elektrik, kalau tidak saya dah sumbat masuk ke Sungai Krian lah. Saya dah tak ada duduk kat sini lagi lah, mungkin masuk dalam sungai tersebut. So selepas sampai dekat sana, dan kami harus pada keesokan hari 14 bulan terus pergi serang kem tersebut. Tetapi sayang sekali kem tersebut masih belum jumpa lagi. Sebab mereka hanya dengar cerita ni daripada SCP dulu lah ada kem, tetapi kita belum lagi indicate. Jadi beberapa kali heli telah terbang lah cuba carikan tu, memang suka sebab bandit pun memang pandai lah. Bila dia buat camp, dia tak bagilah nampak sangat kan, dia buat bawah pokok-pokok besar dan sebagainya. Akhirnya pada 16 hari bulan mereka jumpa petang tu. Jadi selepas jumpa saja terus lancarkan serangan dengan gunakan jet tabuan dan juga jet FIE yang baru kita belilah. Jadi cara dia orang buat kata okey, bila kita bombat saja kem tersebut, musuh akan lari. Musuh akan lari, jadi komando akan diturunkan di situ, kemudian dia akan collect mayat saja dekat situ. Itu cerita yang saya dengar lah. Sebab apa? Pada 17 hari bulan, semasa nak atur gerakkan satu kumpulan komando nak masuk dalam, satu trup telah terpilih, iaitu 68 trup. Nah, jadi cerita pula 68 trup, ketua trup adalah saya. Jadi saya telah terpilih lah. Saya tak tahu lah, mungkin masa tu saya nampak cerah ke apa ke tak tahu, menyebabkan mereka pilih saya untuk masuk ke area tu lah. Jadi masuk, jadi dia ada 2 heli, dan 2 heli itu jadi escort lah. Jadi kami lancarkan, kami akan masuk ke situ dengan cara abseil down dalam camp tersebut dan sepatutnya bukan saya duduk dalam heli nombor 2. Heli pertama patut masuk dulu. Tiba-tiba bila sampai dekat sasaran, dia dah kata overshot. Dia overshot, jadi mana heli nombor 2 tu saya lah. So apabila sampai dekat camp tersebut, heli sampai dan heli boleh hover kan. Jadi heli tengah hover dalam situ, dan pintu belakang, selalunya heli yang main peranan adalah pintu belakang tu. Pintu belakang telah dibuka dan saya berada macam inilah, saya duduk macam ni dan anggota saya ada dekat sini. Okey, anggota saya ada di sini. Jadi selalunya dalam komando, orang yang akan masuk dulu adalah pegawai, ketua trup dia. Jadi saya lah akan masuk terjun ke situ tu. Jadi semua dah buka, saya boleh nampak camp tersebut. Camp tersebut dalam keadaan saya tak nampak kesan-kesan tembakan, tetapi saya boleh nampak pondok-pondok, lepas tu dia punya padang kawat dan sebagainya, tapi saya tak nampak musuh. Jadi dah ready. Pada ketika itu kami ada pembantu, Sarjan Jengat. Dia sebagai orang abseil punya pakar jurulatih itulah. Jadi dia akan campakkan tali. Selepas dia campak tali je, saya akan masukkan snap link saya dan turun. Semua akan turun lah. Jadi saya pun dah berdiri, dia pun ready. Tetapi sebelum dia nak campak tali tu, tiba-tiba heli itu telah ditembak musuh lah. Rupanya musuh masih lagi ada di situ. Mereka tembak dengan cara bertubi-tubi. Jadi kami tak boleh balas tembak sebab kami berada dalam heli. Jadi nasib baiklah yang pilot tu, dia tengok keadaan bahaya, dia terus terbangkan keluar heli tersebut. Selepas ketika waktu terbang tu, tiba-tiba saya punya orang kuat lah, saya panggil Batman dia, Trooper Latif, berada sebelah. Dia kata, tuan saya kena tembak. Tengok cek dia kena tembak kat bahagian punggung. Okey, dia duduk sebelah saya. Lepas tu masa dalam kapal terbang juga, kadang tu tiba-tiba saya nampak pula trooper sahak yang ada dekat depan. Dia ni pegang LMG. Dia tunjuk tuan, tengok
tuan tengok jari dia tak ada. Jari hantu dia sebelah kanan dah tak ada dah. Darah. Jadi bila tengok keadaan tu baru saya pula cek. Takut mana lah tahu ada kena ke apa ke kan. Jadi semua dalam satu keadaan kalang kelibut lah. Jadi tapi nasib baik heli selepas kena tembak tu dia tidak jatuh, terbakar ataupun berlaku sesuatu lah. Tetapi sempat heli itu sampai ke Kem Gubeh. Apabila sampai Kem Gubeh, kami telah dikeluarkan dan anggota cedera. Saya cek-cek ada 4 orang. 2 orang cedera parah, Trooper Latif dengan Trooper Sahab, dan lagi 2 orang cedera ringan, Sarjan Kasim Cengkoy dengan Mat, Trooper Mat daripada Sarawak punya orang lah. Jadi dia orang turun kan. Dan saya ingat lepas kena tembak tu kami akan relax lah. Tiba-tiba saya tengok saya nombor 8 truk, nombor 7 dengan 8 truk telah pun deploykan dekat Thailand. Sebelah dengan camp. Okey, sebelah dengan camp, dan kemudian saya pun turut bersama lah pergi, dan kami telah ditugaskan untuk membuat sebagai serangdap di situ. Pada ketika itu, selepas itu baru saya dapat tahu B Company daripada 7 Ranger dah ada dekat selatan dan A Company daripada 3 Melayu dah ada dekat utara. Jadi tindakan seterusnya mereka adalah dengan apabila tahu musuh masih lagi ada situ, masa tu pegawai pemerintah kami adalah Lieutenant Colonel Sebulah Bond. Dia telah memanggil truk daripada Sungai Udang untuk membantu kami. Jadi masa ketika itu mereka berjaya dapat 73 orang. 73 orang daripada X Squadron dengan Y Squadron, dan mereka ini telah diterbangkan terus daripada Batu Berendam ke Kerong. Jadi dalam pada tu sini adalah Trooper Yaakob tu salah seorang dia yang ikut sama. Ini dia tuan-tuan. Dia antara yang berjuang bersama dengan Tuan Major juga. Jadi Encik Nadarajan ada? Ada. Dia kalau dengar cerita dia lagi hebat. Dia dengan girlfriend dia. Dia tinggalkan girlfriend dia. Ada girlfriend Yes. Dia tinggalkan girlfriend dia dalam teksi. Dia suruh kawan naik lah. Saya kena pergi perang. Jadi girlfriend sekarang kat mana? Adalah. Dah jadi bini lah. Nasib baik jadi bini. Okey. Jadi ada lagi tak situ? Tak ada lagi dah? Okey, jadi ini adalah kumpulan kedua yang pergi, dan apabila sampai dekat sana, mereka telah volunteer tu. Dia ada 73 orang, daripada situ dia nak pilih 40 orang saja. Jadi ini kumpulan semua volunteer punya. Pemilihan dia pun agak berat. Dengan dia orang cabut ada lidi tu. Jadi orang ingat cabut lidi ni nak keluar daripada tetapi orang ni nak masuk ke dalam. Okey, jadi dia orang dalam 4 kumpulan masuk ke dalam pada 21 bulan. Jadi saya kena tembak pada 17 bulan April, dan saya dah deploy balik sana. Mereka telah sampai dekat Kerong pada 18 bulan, 3 hari buat latihan, dan pada 21 bulan truk ini telah dilancarkan pergi ke camp tu balik, tetapi kali ini dia orang pecah dalam 4 grup. Jadi pada 21 bulan dia masuk. Jadi dia masuk dalam kumpulan tu, biasalah buat search and destroy dan sebagainya. Tiba-tiba Sarjan Mat Jantan kena bobby trap bahagian kaki. Selepas itu Trooper Husin kena pada hari yang sama. Lepas tu Trooper Yaakob pula kena. Yaakob jadi pula. Jadi tiga-tiga tu kena. Tetapi macam Encik Nadarajan tu dia ada ilmu sikit, dia dapat elak lah semua tu. Ilmu tu dia elak lah. Okey. Tak, memang dalam keadaan tu memang apa yang saya dapat tahu, mereka ni even nak masak pun tak boleh, nak pergi buang air pun tak boleh, sebab takut tahu. Kalau silap pijak kan kena. Macam Trooper Yaakob kena dekat tangan, Husin kena dekat kaki. Okey. Jadi dalam keadaan tu, jadi cuba bayangkan anda masuk ke kawasan tu pada hari sama, 3 sahabat anda kena jangkat sama. Apa keadaan awak? Isi apa keadaan? Jadi dia orang dalam satu keadaan ni, sebab itu apa yang saya dapat tahu, makan pun kena hantar daripada luar dengan heli. Jadi okey, tak apalah, masuk, dan melepas tu
barulah dia orang aturkan tim Bobby Trap daripada jurutera datang untuk membantu ni supaya kita boleh clearkan itu. Tapi kita dah menawan camp tersebut. Jadi dengan mendaratnya mereka, jadi itulah kejayaan kita. Kita telah menawan camp tersebut, musuh dah tak ada dekat situ, tetapi Jerangkat Samoa dia ada dekat situ. Jadi kita tak boleh buat apa. Jadi dalam pada ketika dia orang search tu, 3 orang dah kena. Jadi tiba-tiba mereka dah nampak terowong. Jadi terowong tu sebenar cerita dia telah dibuat oleh pihak komunis. Jadi saya rasa mengambil satu jangka masa yang panjang lah untuk buat terowong tu. Sebab apa yang saya dapat tahu, terowong tu lengkap. Dalam tu ada tempat bilik rawatan, bilik tidur dan sebagainya. Terowong tu digunakan sebagai untuk laluan ke? Jadi apa yang kami dapat tahu, terowong tu adalah jalan escape mereka daripada Malaysia ke Thailand. Terowong bawah tanah? Yes, mengambil masa 45 minit saja boleh sampai sana. Itu kami dapat tahu kemudian lah. Jadi Jeneral Arukasa pun membagi arahan, okey sekarang suruh clearkan terowong. Mungkin kita dapat maklumat lah. Sebab tu saya heran hingga hari ni dalam pada jet tabuan dan juga jet FAI menembak kawasan tersebut, anggota komando yang masuk dalam tak nampak satu pun musuh, mayat dan sebagainya. Jadi saya suspek dan saya rasa saya pun dah tanya dekat bekas-bekas komunis, kemungkinan besar orang-orang yang mati cedera tu dibawa keluar dari terowong tu, keluar ke Thailand. Keluar ke Thailand. Jadi sebab tu kita tak dapat apa. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, masuk Ubin, apa musuh tak bunuh orang kita yang mati? Memang betul, tetapi pihak komunis lebih dia orang punya matang lagi lah sebab dia orang duduk dekat itu. Jadi kemungkinan dia gunakan tu keluar keluar Thailand lah. Jadi pada ketika itu, pada 25 April, apa yang berlaku ketika pihak jurutera tengah clear tu, kena Bobby Trap lagi sekali. Ini kena bahagian perut, di mana Las Cobradola kena dekat perut dan sempatlah mereka bawa ke atas, tetapi beliau meninggal. Ini merupakan satu kematian yang pertama lah dalam OUB, kena Bobby Trap. Jadi ini juga menjatuhkan moral anggota lah, tetapi sempatlah keluarkan dia orang semua. Okey. Apa yang berlaku selepas itu, pada 26 hari bulan, satu heli telah dibawa ke situ untuk hantar bantuan dan ada juga beberapa pegawai dalam heli tersebut. Sebab apa yang berlaku, sebanyak 7 pegawai berada dalam heli tersebut dan 4 ada rank telah nak datang ke camp tersebut. Ketika mereka approach, tiba-tiba heli itu telah ditembak. Rupanya musuh masih lagi ada di keliling. Dan apa yang saya dapat tahu ketika saya bertemu ramah dengan pihak komunis pula, mereka telah tunggu begitu lama dan mereka mengingkatkan diri mereka pada pokok. Sebab apa? Bila buka pokok, mana dia orang panjat pokok kan, jadi dia duduk dekat batang pokok tu, jadi dia boleh dapat approach yang betul ke terhadap heli itu. Sebab tu dia dapat tembak. Jadi sebab dia dah tahulah pada 17 hari bulan, masa dia menembak heli yang saya naik tu, heli tak jatuh. Jadi dia nak kali ni heli ni, jadi dia duduk situ dan dia tahu dekat mana nak tembak. Bahagian kipas tu dia akan tembak. Kalau tembak situ, heli akan terbakar. So dia tembak. Bila tembak ni, jadi helikopter pada ketika itu yang ada 11 orang dalam tu cuba nak balik ke Ubin. Sepatutnya dia boleh mendarat dekat Green Patch ataupun ada LP yang dekat-dekat situ. Sebab ketika saya berada dekat kawasan Serangdap di sebelah Thailand, saya boleh dengar tembakan tu. Sebab camp tu memang dekat lah. Saya dengar tembakan. Dan apabila saya hubungi pihak markas, siapa ada dalam tu? Sebab apa yang berita saya dapat pagi itu, dia kata Sandri akan melawan. Bila sebut Sandri akan melawan, saya dah siap dah. Saya tak tahu Jeneral Arif Kasam ke ataupun Jeneral Hasbullah siapa nak melawan. Jadi bila tanya, dia orang tak jawab.
So heli dah kena tembak, tetapi heli itu tak sempat balik ke Hubei, terbakar dan jatuh. Bila terbakar dan jatuh, apa yang berlaku ketika LOH semua cari-cari itu, dia orang jumpa dan jumpa asap, kemudian hantar air rescue team daripada komando juga sebanyak 5 orang pergi tengok situ. Apabila sampai dekat kawasan tu, heli masih lagi terbakar dan didapati 10 mayat sudah terbakar berada dalam heli. Satu mayat tercampak keluar, iaitu Sarjan Kames daripada 3 Melayu, tapi body dia tercampak keluar, tersandar dekat pokok, tapi dia pun dah mati. Jadi selepas 5 orang air rescue team diletakkan situ, bawa lagi 6 orang lagi situ. Mereka ni dalam pakai first line lah, mana poacher sajalah, tak ada lah ni. Jadi apabila sampai sana pada malam tu, oleh sebab benda tu dalam keadaan dah pukul 3 lebih, tak boleh ni, keadaan cuaca pun ni tak sesuai. Jadi malam tu yang 11 orang air rescue tu duduk sebelah sini, mayat sebelah duduk sebelah sini. Cuba bayangkan keadaan tu. Dan daripada interview yang saya buat dengan anggota air rescue ni, dia kata sampai ada seorang tu 3 bulan dia tak dapat makan. Sebab 3 bulan, sebab bau tu menyebabkan dia ni. Yang lagi satu, apabila dia tengok keadaan situ, sebab rakan-rakan yang terkorban tu semua dah terbakar. Dan kalau semalam berlaku satu insiden tau, yang kebakaran ada satu gambar saya tengok, yang di mana anggota yang dalam motosikal tu tangan saja nampak kan, macam itulah keadaan. Dan cuba bayangkan dalam hutan tu. Okey, jadi pada malam tu terpaksalah mereka mayat Sarjan Kames tu sempatlah dia orang masuk dalam beg keluar, tapi mayat-mayat lain terpaksalah campur aduk masuk dalam tu, tetapi buat 10 beg lah bawa keluar. Nak bawa keluar, kenapa tak ditanamkan terus di kawasan? Tak boleh. Sebab kita ikut adat istiadat kita ada dia punya tu, jadi terpaksalah bawa keluar ke sini, kemudian diuruskan pengumumian di kampung masing-masing. Maknanya waktu pengurusan keluar tu tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Tapi kita, kenapa kita letakkan air rescue team dekat situ? Sebab kita tak nak pihak komunis datang ambil apa-apa ke. Tapi apa yang saya dapat tahu, semua senjata dah terbakar. Semua terbakar lah. Semua kecuali tayar tayar helikopter tu yang masih elok. Kami tak tahu kenapa. Dia orang pun ada jugalah nak bawa keluar rangkai bangkai itu keluar. Dan selepas berlaku kejadian ini, jadi pihak atasan terpaksa berfikir. Dia kata okey, kita terpaksa berundur daripada kawasan OM sebab keadaan ni ada sukar untuk kita melancarkan serangan dan sebagainya, dan dibagi arahan untuk berundur lah. Bila mundur, apa yang berlaku, mereka telah buat satu planning, di mana sebanyak 14 sorti tak salah saya, untuk keluarkan anggota-anggota yang ada dalam camp, iaitu jurutera, komando, lepas tu askar Melayu semua sekali daripada situ. Tetapi Z Squadron yang ada dekat situ, dia kata awak jalan kaki balik. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia tengok saya ada dekat situ, dia tak bagi saya naik heli ke apa, saya tak tahu lah. Jadi dia suruh. Ketika kami berundur keluar, apa yang berlaku, walaupun dalam keadaan begitu slow dan steady kami bergerak, tiba-tiba salah seorang anggota saya, Sarjan Jengat, Sarjan Jengat yang repelling lagi tu kan, dia ada dalam grup tu, dia nombor 9 truk, dia kena bobby trap. Jadi mana masih lagi ada ni? Mana jalan tak sama tu masih lagi Masa dia di kawasan Thailand. Mana masih ada. Sebab apa? Kenapa dia orang buat macam tu? Camp dia tak nak orang rapat dengan camp. So bila dia dah tanam bobby trap sekeliling dia, apabila kena letupan saja pihak komunis dah alert. Mana ada orang, jadi itu tujuan dia. Lagipun dia tak nak. Dan apa yang saya perhatikan dekat situ, tiap-tiap pokok tu ditulis dengan tulisan merah, nombor tau, 342710 dan sebagainya. Mungkin pihak komunis ada formula dia di mana bobby trap tu tanam. Kita tak tahu. Jadi itu yang kita
terpijak ke apa ke dan sebagainya. Even Sajen ingat tu seorang yang boleh katakan pakar lah daripada segi itu. Dia pun kena. Sebab saya masih ingat lagi ketika beliau diwincingkan keluar naik atas, dia pegang beret hijau ni sebelah tangan, senjata sebelah sini. Dia kata, celaka kau bandit, anak aku datang balas dendam. Itu suara dia tu dikeluar. Jadi salah satu. Jadi mana lagi inilah. Lepas tu kami Z Squadron, walau bagaimanapun kami berjaya lah balik ke LP yang berada di Semenanjung. Dan pada ketika saya bergerak balik tu, tiba-tiba saya nampak banner. Dalam banner tu dia tak tulis apa. Dia tulis situ anjing-anjing Razak Hussein. Anjing-anjing Razak Hussein. Itu saja. Lepas tu dia tunjukkan gambar kaki kena bobby trap. Itu sebagai amaran lah, ada bobby trap. Sempatlah kami masuk. Bila dah masuk, nak jadi cerita pula yang orang yang keluarkan dengan heli tu kan. Jadi dia orang telah dikeluarkan dengan heli semua sekali. Dan tiba-tiba yang makin lama makin kurang orang kan. Orang kurang, tiba-tiba tinggal lagi 18 orang. Berapa 18. Pada ketika dia nak datang nak ambil itu kan, pihak musuh pula dah mula tembak heli dan sebagainya, menyebabkan heli kata kami tak boleh ambil apa dengan heli, hampa jalan kaki, ikut jalan yang dibuat oleh Z Squadron. Dalam berapa yang kena berjalan kaki tu? Kami dah sampai dah. Yang grup ni 18 orang. 18 orang diketuai oleh Lieutenant Aziz Rashid. Dan salah seorang dia ni Encik Nadarajan. Dalam kumpulan tu. Sebab tu bila semalam bila Encik Zaidi share dengan saya, ada dalam satu WhatsApp katakan 15 orang. Tidak, saya boleh bawa orang yang berada dengan kumpulan tu. Sebenarnya 18 orang. 18 orang. Dan jadi Encik Nadarajan pun terlibat situ. Mana dia punya cerita akan lebih hebat lagi lah. Sebab bagaimana dia orang terpaksa, sebab hampir 50 ke 60 orang cordon dia orang. Dia orang nak sapu bersih jugalah, tetapi dia dengan apa latihan komando tu, dia dapat elak semua sekali. Kemudian dia dapat ikut track yang kami buat tu dengan tu. Dan pada ketika itu apa yang berlaku, bila kami berada dekat sini kan, satu mesej daripada kumpulan 18 tu telah sampai dekat markas. Dia tulis situ apa tahu? Sediakan 18 keranda. Bila katalah sebagai ketua, bila dengar kata 18 keranda, apa fikiran kita? Jadi itu yang Jeneral Arif Kasam fikir-fikir. Lepas tu dia kata, siapa yang paling dekat dengan kumpulan tersebut? Yang kumpulan tersebut yang paling dekat adalah Z Squadron. Z Squadron yang masih ada dekat situ tau. Dia pun hantar mesej dekat Z Squadron. Tak tahu macam mana pun, kamu pergi selamatkan 18 orang tu. So apabila mesej itu sampai, OC saya pada ketika itu Kapten Azman telah panggil lah. Dan ada situ Lieutenant General Syahrin, lepas tu Cik Hashim, ketua trup lah, panggil kami semua sekali. Lepas tu Kapten Azman kata, dia ceritakanlah kisah yang 18 orang tu terperangkap, mereka ni dah kehabisan makan, tengah dikepung oleh musuh dan sebagainya, kita perlu selamatkan orang. Dia pun pandang saya, dia kata, Raja, kau jadi ketua untuk menyelamatkan dia orang tu. Nak kata tak boleh, tak inilah, pasal kita pegawai komando kan. Komando kena yes sir je lah. Jadi walaupun dalam keadaan serba salah, dia kata saya pun balik daripada O group tu, terus saya pergi panggil saya punya trup saya. Tapi dalam pada tu OC dah bagi tahu, Raja, kau ketua sebagai pergi menyelamatkan dia orang. Kau boleh pilih 40 orang dalam Z Squadron tu. 40 orang untuk pergi dengan kau. Tak apa, saya pun pergi. Saya pun pergi dekat sana, jumpa saya punya trup, panggil kumpul. Lepas tu saya pun ceritakanlah kisah. Anggota kita sebanyak 18 orang dah tersangkut dekat sana, dia orang makan apa gerbak-gerbuk, dan OC telah pilih saya sebagai ketua. Dan dia kata saya boleh pilih 40 orang. Bila saya sebut itu saja, saya masih ingat lagi, iaitu saya punya trup sarjan.
staf saja masuk. Dia terus potong, tuan tak payah pilih 40 orang, terus 68 terus akan bersama dengan tuan. Jadi tiap kali saya ingat kisah ni, saya memang nak. Sebab saya tahu itu yang dikatakan sebagai, kalau kita ketua trup yang okey sikit, jadi orang kan. Jadi pada ketika itu saya ingat, saya ingatlah, kalau sekiranya saya pun mati kena tembak ke apa ke, tak apa, mayat saya tetap akan sampai dekat luar. Okey, itu. Jadi itu semangat. Jadi sebab tu semangat macam tu nak dapat susah sekarang. Jadi walaupun kita warna kulit lain, bangsa tu dan sebagainya, semangat tu yang menyebabkan. Lepas tu saya pergi jumpa balik OC, saya kata, tuan saya tak pilih 40 orang, trup saya cukup. Trup tu berapa ramai tu? Dalam pada ketiga itu adalah 28 orang. 28 saja. Sebab hanya menggunakan trup tuan saja. So trup saya saja daripada situ. Dan saya banggalah mempunyai staf saja di Mansur tu, mempunyai semangat macam tu. Jadi tak ada seorang pun anggota kata saya tak nak ikut ke apa ke. Semuanya pun bila kata tu kan. So kami pun buat satu perancangan baik. Saya tahu sini orang nak kata, oh kalau boleh ikut track yang awak datang, pergi selamatkan dia orang. Saya kata tak ada, saya akan buat satu perancangan baru. Saya pun bergerak masuk dalam Thailand balik. Masuk balik dalam Thailand, duduk dekat situ dan buat perancangan. Pada ketika itu saya pun monitor kumpulan 18 tu. Dia orang pun tengah bergerak turun tau. Saya tak nak mereka ni kan. Jadi tiba-tiba saya dapat menghubungi Lieutenant Aziz. Saya dapat menghubungi Lieutenant Aziz. Pak, bila hubungi saya tanya, mana kedudukan anda? Dia pun cerita dengan saya lah. Dia tak bagi kau from orang lagi. Dia kata dia duduk dekat kawasan batu apa benda. Bila sebut tu saya dah tahu lah. Sebab saya pernah melalui kawasan tu. Jadi dia kata, awak jangan bergerak. Saya kata, awak jangan bergerak, awak duduk dekat situ. Saya tanya, makan ada berapa banyak? Adalah kacang pis dan sebagainya. Okey, awak boleh survive kan? Tak apa, saya dah ada hampir dengan kumpulan awak. Kita jangan bergerak malam ni. Sebab apa? Kalau sekiranya apa-apa berlaku selepas pukul 3, katalah anggota kena bobby trap ke apa ke, heli tak boleh terbang. Saya tak nak nyanyikan ni. Sebab tu apabila dalam operasi, apabila masuk satu operasi, saya anggap anggota saya tu macam tiap-tiap anggota semua tu kan sebagai anggota badan saya. Selagi kalau dia kena, mana saya pun kena lah. Jadi saya tak nak peristiwa tu berlaku, kita tunggu. Jadi kami tunggulah malam tu. Jadi kalau sekiranya berlaku apa-apa, saya akan pergi bantu dia. Tetapi saya tak nak bertindak secara ni lah. So keesokan pagi tu bangun saja, selepas stand tu saya suruh anggota saya semua masak nasi untuk dia orang lah. Lepas masak, lepas tu saya 2 orang pergi ke depan. Lepas tu saya call Lieutenant Aziz Rashid. Saya kata okey, turun sekarang. Bila dia turun, bila dia jumpa tu, cara dia orang berpeluk-peluk tu macam berpeluk dengan kekasih lah. Ada waktu ini menunggu dia orang turun tu, berapa jarak jauh tu? Saya dah pergi dekat track yang saya lalu tu, saya tunggu situ. Jadi dia turun tak sampai 5 minit. Tak jauh. Jadi mana pasal bila dia sebut kawasan batu tu, saya memang dapat visualize lah pasal saya dah lalu kawasan tersebut. Jadi jumpalah dia orang, lepas tu bagi dia orang makan. Selepas dah cek semua tak ada apa-apa, kemudian kami bawa dia orang bodoh ke Malaysia lah, ke LP kami. Bila sampai dekat sana, dia orang pun naik heli dah sampai dah, bawa dia orang balik ke Kubik. Tapi kami masih lagi, kumpulan 8 trup masih lagi berada, dan Z Squadron masih lagi berada dekat kawasan awak. Itu peristiwa dia. Jadi balik keluar tu, Natarajan tahulah apa dia buat dekat Kubik tu. Mesti banyak orang tanya, cerita dan sebagainya. Tetapi nasib baik tak berlaku apa-apa dan berjayalah selamatkan yang 18 orang. 18 orang tu. Okey tuan, tadi ada cerita pasal terowong. Nak tanya, terowong ada lagi ke tidak sehingga sekarang? Yes, terowong tu masih ada lagi dan saya pun dah hubungi 6 brigade. Okey. Ada tak rancangan nak pergi ke sana dan sebagainya, tapi mereka masih lagi takut. Walaupun peristiwa ni dah berlaku 47 tahun yang lepas. Okey. Selepas 2 tahun, pasukan 7 Ranger ada pergi ke situ. Tetapi dia orang pergi tengok keliling tu je lah.
dia nak tahu whether PKM masih gunakan lagi ke apa ke. Lagi satu prinsip PKM, bila satu-satu camp telah ditemui oleh pasukan keselamatan, mereka tak akan duduk lagi. Jadi even saya pun nak mendesak dia orang, kalau boleh pergi buatkan sesuatu dan ataupun clearkan terowong tu, kita boleh jadikan tempat pelancongan. Sebab benda ni berlaku. Benda ni berlaku dekat Puyamin terowong. Terowong sebenar. Terowong sebenar, dan sekarang pun siapa-siapa nak pergi boleh pergi ke sana, tapi sekarang kena bayar lah. Boleh masuk ke dalam. Di mana saya telah cuba dan saya telah bawa isteri saya sekali untuk masuk ke dalam. Dia nak sangat masuk, masuklah dalam tu. Jadi kita boleh nampak macam mana keadaan terowong. Untuk maklumat, kalau siapa-siapa tak nak pergi sana pun, terowong begitu dia telah buat dekat Museum Tentera Darat. Museum Tentera Darat pun ada terowong tu, tetapi dah modern lah sikit. Tetapi tak macam dekat Puyamin punya terowong. Dekat Sadau pun ada terowong. Tetapi pihak Thailand, dia bila ada perkara macam ni, dia akan gunakan untuk pelancongan dia. Dan apa yang saya dapat maklumat, dekat Puyamin punya tu yang jadi guide dekat situ adalah bekas komunis. Jadi kita boleh banyak dapat maklumat daripada dia lah. Dan kita begitu bolehlah kita nak beli dia punya topi ke. Dan apa yang saya bangga dengan dia orang, dia ada museum Parti Komunis Melayu. Ada dekat sana. Dia boleh ada. Tapi yang sedih ni, kita nak ada museum ke galeri ke memang susah, tetapi mereka memang ada wujudkan dekat itu. Okey, Tuan Major, sebelum kita berakhir bagi kisah Ops Gubin ni, saya tanya, sepanjang operasi tersebut, apakah jenis-jenis bentuk makanan yang dihidangkan atau disediakan untuk semua para pejuang kat situ? Okey, sebenarnya apabila kita masuk operasi, memang pada mula-mula kami nak pergi tu, sini kami dah tahu dah kami akan masuk dalam satu jangka masa yang panjang. Kami akan cari apa, kita tak nak berat kan. Jadi itu dah biasalah, sebab selalunya bila komando pergi tu, dia mesti dalam seminggu 2 minggu punya tu. Jadi ration dah bagi pada kita, tetapi kita akan jadikan dia sebagai macam yang makanan daging semua tu kan, kita jadikan rendang lah. Rendang jadi ringan sikit lah. Jadi pasal kita tak nak berat kan. Lagipun pack kami tu kecil, nak bawa sumbat semua sekali tak boleh. Jadi lagipun kami tak galakkan orang apa panaskan kan apa ke. Jadi makan macam tu je lah. Jadi makanan dia makanan ration. Kami tak boleh bawa makanan lain, macam tin sardin ke apa tak boleh bawa. Sebab apa? Benda ni kalau kita masak, dia akan bau, menyebabkan pihak musuh tahu. Even radio pun kita selalunya kita tak gunakan. Sebab apa? Bila kita gunakan radio kita, iaitu macam PRC ataupun tu semua, pihak komunis lagi cakap dia akan gunakan radio transistor dia untuk trace kita punya radio. Dia transistor ni dia dapat tahu. Dengan cara macam tu, apa yang berlaku dia tahu. Pihak ni ada situ, dia akan lari lah. Dia tak dapat mesej, tetapi dia dapat itu tu. Jadi kita kena ni. Tapi sekarang saya tak tahulah bagaimana cara dia gunakan. Pasal sekarang dah ada apa, semua dah ada handset dan sebagainya. Minta-minta lah. Memang itu satu masalah yang besar lah. Okey, jadi kita boleh anggap yang operasi Gubin ni sebenarnya satu operasi yang berjaya, kerana dapat menyelamatkan 18 orang tu, bukan 15 seperti yang diwawarkan kat internet tuan Ya. Banyak 18 orang lah. Tak, yang penting sekali kita berjaya dapat satu camp yang besar. Satu camp besar. Dan menyebabkan salah satu sebab lah yang bila pihak komunis nak serah diri dan sebagainya. Dan dengan kita menawan camp tersebut, jadi mereka tak dapat teruskan latihan-latihan mereka. Sebab apa? Prinsip pihak komunis pada ketika itu adalah untuk musnahkan helikopter.
Sebab tu mereka berjaya. Sebab tu mereka sanggup mengikat diri mereka Yes. dekat kat batang pokok. Batang pokok. Maknanya ni yang paling tinggi lah, paling tinggi. Yes, ini kumpulan dia pakai Black Ninja tau. Black Ninja. Black Ninja memang kumpulan ni memang ada macam-macam cross lah. Dia dah kena booby trap dan sebagainya. Okey. Tetapi semangat dia nak bertindak terhadap tu. Lagipun dia rasa marah sangat sebab kita dah masuk rumah dia. Okey, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sebuah sedikit kisah sejarah yang mungkin kita baru saja tahu pada hari ini. Seperti saya juga baru saja tahu tentang kisah operasi peristiwa Guben ini. Jadi sebelum kita mengakhiri atau kita penghujung majlis kita pada hari ini, mungkin ada di kalangan penonton kita yang ingin bertanyakan soalan daripada IPG ataupun daripada rakan-rakan veteran sendiri. Ada soalan yang ingin diutarakan, dipersilakan. Tiada. So faham ke? Faham? Semua suruh minat sejarah ke apa ni? Macam saya secara jujur, saya tak minat sejarah. Itu apa je kan? Minta maaf lah. Sebab sejarah kat sekolah saya selalu fail. Asal ujian je fail. Itulah dia saya sebab saya tak suka ingat perkara-perkara yang lalu. Saya suka ingat perkara-perkara yang depan. Taklah kurang. Okey tuan, mungkin bagi generasi baru tuan perjuangan dan pengorbanan yang tuan sendiri ceritakan ataupun berdasarkan kisah-kisah yang pernah kita dengar sebelum ni, mungkin mereka pernah mendengarnya daripada keluarga, ibu bapa ataupun seperti program-program macam ini, dan juga mungkin pernah melihat di filem-filem, video-video. Jadi tak pernah ke terfikir untuk kita wujudkan ataupun kita jadikan peristiwa Guben ini dalam bentuk perfilman? Okey, sebenarnya memang usaha-usaha ni memang ada, tetapi kadang-kadang fakta dia lari. Okey, fakta dia lari. Even ada juga yang tanya pada saya, tak adakah kisah buku dibuat? Dia ada juga kata, kenapa tuan tak nak tulis buku dan sebagainya? Sebab apa? Saya masih lagi buat kajian satu persatu. Sebab tu saya ambil usaha gitu. Bila saya nak mulakan kisah-kisah ni, saya first kali saya pergi ke Sabah. Kenapa saya pergi ke Sabah? Kerana saya nak bertemu dengan Brigadier Jeneral Arun Kasar. Saya pergi dengan isi saya sekali, dan saya telah sediakan sebanyak 30 soalan untuk, pasal saya nak clearkan dengan dia kenapa OVNI dan sebagainya. Dan apabila saya dapat maklumat, saya baru catatlah sikit-sikit. Kemudian apabila saya jumpa dengan rakan-rakan yang terlibat dengan OVNI tersebut, saya akan tanya macam kisah-kisah yang Encik Narajan alami, dia alami dalam satu kumpulan dia. Saya tak boleh ni. Jadi mana, tapi fakta tu kena betul lah. Sama juga macam Yaakob. Yaakob kena macam mana dia kena. Jadi mana benda tu bersambung. Jadi benda ni kena kumpulkan semua, baru kita boleh buat. Jadi dalam hal ni saya puji ada satu syarikat swasta telah ambil inisiatif dan dia dah buat dokumentari. Dan tajuk dokumentari adalah Bisikan Pejuang Guben. Bisikan Pejuang Guben. Dan dia dalam 2 episod. Episod pertama dan episod kedua. Benda tu dia dah siap, tetapi belum lagi ditayangkan di RTM. Belum lagi ditayangkan di RTM. Jadi itu adalah kisah benar daripada mula sampai habis. Jadi even apabila saya tengok dokumentari itu, baru saya pun tahu. Umpama contoh, sebelum saya diatur gerakkan masuk ke dalam, bagaimana susahnya pihak DUDM mencari camp tersebut. Dan mereka interview dengan pilot-pilot yang terlibat, dapatkan tu, dan dia boleh ceritakan dengan bawa SCP Dolar bersama dan cara macam mana akhirnya mereka jumpa camp tersebut. Tetapi apabila dia orang bombat, mungkin dia orang bombat tempat lain. Sebab tu masa ketika saya berada dalam camp tersebut, saya dapati tak ada kesan apa-apa. Jadi mungkin dia tembak tempat lain ke apa, dan kita tak nampak kesan mayat musuh dan sebagainya. Dan itu satu. Kemudian dia juga telah temu dengan anggota-anggota jurutera, pilot-pilot. Dan lagi satu, dia ada temu dengan pilot yang mengambil mayat-mayat.
mayat-mayat tu. Jadi mana semua kisah-kisah ni ada. Lepas tu dia ambil lah, even Encik Natarajan pun terlibat. Dia ceritalah kisah dia. Kisah dia. Lepas tu macam Colonel Aziz Rashid, dia cerita macam mana dia pula masuk. Mula-mula dia masuk ke dalam kawasan tu, terpaksa tebang pokok dan sebagainya, dan berada dalam kawasan tu. Kemudian apabila dia dalam kumpulan 18 tu, apa kisah-kisah dia. Jadi mana semua tu dirangkumi, jadikan kisah dan dibawa dijadikan dokumentari. Dokumentari itu lagi belum dikeluarkan lagi di RTM secara resmi lah. Secara resmi. Lepas tu ada juga ura-ura nak buat filem dan sebagainya. Tetapi macam mana nak buat filem tu saya tak pasti. Sebab kena semua sekali. Sebab saya tahu baru-baru ni filem Bakara dah on the way, dah buat. Tetapi dia hanya ceritakan satu-satu unit. Macam Bakara tu dia akan tumpukan pada mechanized. Tetapi di situ ada juga pasukan komando. Tetapi pasukan komando dia cerita tak ada. Dia hanya gambar itu saja. Ini yang masalah apabila kita buat filem dan sebagainya. Biar kita dapat maklumat daripada semua pihak. Kalau tidak memang dia tumpu pada dia saja. Dia tak sempurna lah cerita tu. Macam baru ni ada satu cerita pahlawan ke apa ke, dia sangkutkan cerita Gube dengan dia punya. Tetapi benda tu lain. Okey, baiklah saudara sekalian, rasanya cukuplah kita mengetahui menyusuri sejarah tentang peristiwa Gubir yang berlaku tak silap 26 April. Start sebenarnya Gubir ni bermula daripada 13 April sampai 13. Operasi itu bermula 13. 15, yes. 13 dia mula. Itu peristiwa lah. Kalau nak bagi urutan tu saya boleh lah. 13 April Z Squadron bergerak. Lepas tu 17 April serangan heliborne ke kawasan camp, di mana 2 cedera parah, 2 cedera ringan. Lepas tu 21 hari bulan airborne oleh 4 kumpulan tu. Dan pada hari itu juga 3 anggota cedera. 25 hari bulan lagi 1 cedera kena COVID trap dan meninggal. 26 hari bulan baru Hedi kena tembak, di mana 11 meninggal. Wow, 11. Dan selepas itu baru withdraw. Dan pada 28 hari bulan saja ingat pula kena COVID trap. Dan pada 1 Mei menyelamatkan 18 orang. Jadi dia urutan. Jadi kita tak boleh sebut pada 26. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Meja kita yang bersama pada hari ini, Tuan Meja Raja Saikara Lelaki Nagoran. Dan okey, ada persoalan daripada pejuang kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Pendang, Kedah. Dilahir 1 bulan 3 1952. Saya cedera tahun 76, 1 kerana menyelamatkan seorang kawan, Mahasiswa Mahabir. Di sini saya nak buat satu, nak kata gurinda pun tidak, nak kata saya pun tidak. Dengar baik-baik, ini peristiwa 31 Ogos sampai ke Gubin. Dengar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Ogos Malaysia merdeka. Berbintang kaum ada di dalamnya. Melayu, Cina, Iban dan India. Orang asal pun ada juga. Itulah istimewa negara Malaysia, negara merdeka, negara beraja. Rakyat hidup aman gembira, tidak musuh, tidak sengketa. Itulah negaraku Malaysia. Dari Bentong ke Selim Riba, negeri Perak Darul Ridwan, mencari musuh merata-rata. Dari Pekan sampai ke hutan, Banjaran Panjang, Titi Wangsa, 3 negeri 4 sepadan. Kutabik padamu wahai perwira, kerana menjadi benteng pertahanan darat dan laut serta udara. Nama kita berbeza-beza, tugas diberi tetapnya sama, menghapus musuh petualang negara. Negeri Kedah Darul Aman, Alustang ibu negeri.
Oktober 2 dalam kenangan berita sedih menyayat hati. 13 nyawa kami terkorban demi negara kami berbakti. Terima kasih. Ini untuk anak-anak dan isi-isi tentera dan balu-balu. Menyising lereng ke puncak gunung, rehat sebentar di pohon ara. Apa dipikir, apa dimenung. Inilah dia kerjaya tentera. Sedih pun ada, gembira pun ada, masakan tidak ada yang suka. Banyak isteri menjadi janda sayang, anak di pangku hilangnya bapa. Tapi itu tidak mengapa, demi negara berkorban nyawa. Ku tabik padamu, wahai wanita, kerana menjadi isteri tentera. Walau dicaci, walau dihina, itu ragam lumrah manusia. Ku tabik padamu, wahai wanita, kerana menjadi isteri salihah. Andai anda menutup mata, pintu surga menanti anda. Harap ampun, maaf ku pinta untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira bangsa mau agama. Kalau tersinggung, terkasar bahasa, ku mohon ampun, maaf ku pinta. Hamba ini OKU juga. Terima kasih baik-baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada salah seorang pejuang dalam Oktober yang kita bicarakan pada hari ini. Sebenarnya Yaakob dapat maklumat ni selepas dia kena booby trap tau. Mungkin ada azimat dekat situ. Okey, baiklah meja. Kita pun dah sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Jadi mungkin untuk anak-anak muda ataupun belia yang berada di Malaysia, mungkin ada sedikit harapan ataupun peringatan, ataupun mungkin boleh mengajak mereka untuk menyertai Angkatan Tentera Malaysia. Mungkin ada sedikit nasihat untuk silakan. Okey, sebenarnya sebagaimana diceritakan oleh Encik Yaakob tadi, dia cerita selepas dia mengalami perkara tersebut. Jadi kemungkinan anda kata ini sebagai apa yang telah berlaku. Tetapi kenapa benda itu berlaku? Itu yang kena dipikir oleh pelajar-pelajar lah. Sebenarnya sesuatu yang berlaku tu mungkin kita kata telah ditakdirkan. Tetapi kenapa? Okey, di sini kalau sekiranya orang-orang macam Encik Yaakob tu boleh berkorban dan sebagainya, malah yang ada di depan pelajar-pelajar semua, veteran-veteran semua, kenapa mereka masuk tentera? Bukan sebab mereka tak ada kerja lain, tetapi kerana semangat nak masuk dan mereka telah menghabiskan masa-masa sisa-sisa dengan situ. Kadang-kadang pada hari ini kita buat majlis begini, tahu tak adanya beberapa banyak insan dekat sempadan, dekat dalam hutan yang menjaga. Okey, kalau sekiranya mereka tak ada, kita tak boleh duduk macam ni aman damai. Dan kita dengar tiap-tiap hari dalam kaca TV ke akhbar dan sebagainya, apa peristiwa-peristiwa yang berlaku di luar negara. Jadi kita tak nak benda macam tu. Jadi kita kena ni. Lepas tu kita boleh tanya, oh tentera tu orang lain boleh buat. Tak boleh. Sebab pada pandangan saya, kita pun patut berkorban, patut berlibatkan diri dengan tu. So untuk memasuki tentera ni, ini adalah salah satu promosi tau. Sebenarnya sekarang keadaan tentera telah berubah. Daripada dulu anda boleh berada dalam keadaan selesa. Dan untuk maklumat pelajar-pelajar semua, kalau nak masuk senang saja. Buka UPNM. UPNM di mana dalam situ ada ceritakan bagaimana anda nak masuk angkatan tentera, tetapi di situ sebagai orang-orang yang ada diploma, graduate dan sebagainya, satu. Tetapi kalau betul-betul anda minat untuk masuk bahagian kadet, nak jadi pegawai, ada cara dia, kena masuk Maktab Tentera Diraja. Begitu juga kalau anda nak jadi di pusat latihan rekrut, boleh juga masuk. Tetapi yang penting sekali adalah semangat. Semangat nak masuk. Jangan kata aku tak dapat kerja lain, aku nak pergi situ. Tak boleh. Kalau macam tu ada susah sikit. Lepas tu anda kena ubah. Dan pada saya, siapa yang memasuki alam ketenteraan, dia mempunyai satu disiplin yang amat kuat. Kalau betul-betul dia ikut, itulah, anda tak payah pergi ke mana-mana lagi. Sebab anda dah dapat pelajaran khasas daripada sekolah.
sekolah menengah ataupun daripada universiti. Tetapi apa anda masuk ke alam ketenteraan, anda dapat satu maklumat yang paling penting sekali. Tapi kalau anda ikutlah, okey, ikut betul-betul, jadi anda akan jadi satu insan yang paling sempurna. Paling sempurna saya kata. Jadi anda boleh ikut, dan untuk maklumat anda, apabila anda ikut saja kesempurnaan itu, hidup anda sihat. Dan bukan mana bila masuk tentera tak ada sakit, tak ada menghadapi masalah dan sebagainya. Tetapi anda dapat atasi dengan cepat mungkin. Macam untuk maklumat, macam saya ambil contohlah Encik Natarajan yang saya tu kan, sampai hari ni tiap-tiap hari pagi dia dah pergi buat exercise. Sebab dia punya schedule tu dah ada. Sebab tentera dia mengajar macam tu. Okey? Jadi dengan cara macam tu dia jaga. Sebab apa? Apabila berlaku sesuatu pada diri dia, dia tak nak ganggu orang lain. Sebab peringkat umur kita akan meningkat tau. Bukan mana kita duduk muda remaja saja, kita akan meningkat. Tetapi persediaan tu dah ada. Sebab tu dalam tentera ada. Jadi kita ambil masuk tentera, aku dah mempertahankan negara. Tidak begitu sampai habis. Itu yang keuntungnya jadi seorang tentera. Jadi ini fikir-fikirkanlah ini untuk diri masing-masing. Jadi pelajar, mungkin anda, kita nak jadi doktor, nak jadi jurutera dan sebagainya, tak jadi hal. Tetapi even awak jadi jurutera apapun, anda boleh pergi masuk Asnawa Tahniah, dapat maklumat. Jadi kita tahu sekurang-kurangnya nak menembak ke ataupun buat latihan dan sebagainya. Jadi ini terpulang pada diri masing-masing. Jadi peluang tu memang ada. Peluang tu memang ada, cuma kehendak daripada diri masing-masing. Jadi kalau ada minat dan komitmen, jadi anda akan berjaya. Okey, terima kasih. Okey, kita berikan tepukan sekali lagi untuk Tuan Major Raja Striker lelaki Nagoran dan bersudi untuk berkongsi kisah bersama kita pada hari ini. Oleh dan demikian saudara, sempena sambutan bulan kemerdekaan kali ini, marilah kita sama-sama menghayati perjuangan setiap insan yang telah berjuang mempertahankan tanah air kita. Dan yang paling penting juga, perjuangan setiap keluarga dahulu dan sekarang, tanpa mengira kaum dan agama, terutama perjuangan ibu bapa dalam usaha melahirkan keluarga yang utuh. Dan selain daripada itu, ikatan perpaduan dalam kalangan keluarga pelbagai kaum di negara kita sejak sekian lama perlulah dipupuk sentiasa. Kita kena ingat, nilai muhibah telah mengikat kesepaduan dan menjamin keamanan di Malaysia. Walaupun ada banyak cabaran yang kita hadapi, perhubungan keluarga, silang budaya di negara kita sebenarnya adalah baik. Bak kata bapa kemerdekaan, kita semua rakyat Malaysia, inilah ikatan yang menyatukan kita. Marilah kita sentiasa ingat bahawa perpaduan adalah kekuatan asas kita sebagai rakyat dan sebagai sebuah negara. Daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Major Raja Sekaran. Dan terima kasih juga kita berikan tepukan kepada semua rakan-rakan semua Persatuan Sekolah Veteran Angkatan Tentera Malaysia dan juga rakan-rakan penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini akan menjadi iktibar kepada kita semua untuk terus pertahankan negara, membela bangsa agar nikmat yang diketepi akan kekal bersama. Terima kasih kepada penonton semua dalam Dewan dan juga di Facebook Live Perpustam. Saya Muhammad Fahmi Azri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Fahmi Azri. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Izamuddin bin Muhammad Idris, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, untuk menyampaikan cenderhati kepada Meja Besar Tuan Raja Sekaran. Dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Izamuddin di atas majlis penyampaian cenderhati sebentar tadi.